Okey, Dik. Alhamdulillah, ya. Hari ni kita ada sikit soalan untuk adik tentang PRN di Johor ni Okey, Dik. Sejauh mana pengaruh parti muda di kalangan anak-anak muda di Johor? Baik, terima kasih. Terutama terima kasih kepada Musi dan pada pendapat saya dan juga sahabat-sahabat di Siswa Johor, secara rumus ni yang boleh saya katakan ringkas bang, untuk pengaruh muda kalau kita lihat di media sosial, Twitter dan sebagainya, memang kita yakin bahawa yang berhormat Syed Saddiq dia ada pengaruh. Sebab orang kata dia kan yang paling memuah orang Johor dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut dalamnya, sentimen penolakan tu ada sedikit juga daripada anak Johor. Sebab kita lihat benda ni dimainkan di media. So kalau kita nak konkludkan dalam pengaruh muda di Johor, kalau saya boleh kata taklah sekuat orang kata di pusat. Sebab orang-orang yang kepala-kepala ni saya yakin bahawa ramai di pusat. Dan juga YB Syed Saddiq mungkin ada kekuatan di Johor, cuma saya yakin dan percaya bahawa ramai orang muda Johor ni, orang muda di Johor tidak beberapa ke arah muda sangat setakat hari ini. Sebab kita tengok sentimen muda hari ini, dia banyak mengeluarkan statement, banyak mengeluarkan satu orang kata kenyataan yang mungkin menjatuhkan mereka semula. Jadi anak muda di Johor yang saya nampak secara peribadi mungkin dah mula berfikir kembali, perlukah muda ini berada dalam di Johor sekarang, ataupun 5 tahun ataupun 10 tahun. Saya tidak kata tak relevan muda, cuma mungkin soalannya adalah adakah relevan sekarang. Dan pengaruh itu yang membuat orang muda yang terpengaruh pada muda dahulu mungkin sekarang ni tengah berfikir. Itu pada pendapat saya lah tentang muda di Johor. Okey, adakah Syed Saddiq dianggap idola untuk anak? Sejujurnya saya pertamanya waktu yang dia first dilantik menteri paling muda, diangkat di Youth Economic Conference dan sebagainya, kita merasakan bahawa inilah orang kata wakil orang muda. Sebab umur 20-an boleh jadi menteri. Tetapi pada saya, kita lihat juga kepada dia punya prestasi. Dan kalau prestasinya mungkin ada yang baik, ada juga yang kurang, menyebabkan anak muda, kesan kepada anak muda adalah bila saya boleh katakan golongan senior kita, orang senior kita mengatakan anak muda tak boleh naik, dia mainkan nama pula YB Syed Saddiq. Jadi saya rasakan kita mengidolakan bukan mengidolakan perjuangan. Pada saya lah, saya mengidolakan YB Syed Saddiq bukan perjuangan, tetapi mengidolakan sebab faktor umur dia dah boleh memimpin. Cuma disebabkan ada beberapa isu daripada YB Syed Saddiq menyebabkan saya rasa terkilan, dan juga menyebabkan persoalan diri saya, kenapa orang kata YB Syed Saddiq ni membuka muka, the face of orang muda sekarang ni. Kenapa dia tak buat elok-elok? Kalau dia buat elok-elok, orang muda hari ni mudah untuk masuk dalam dunia kepimpinan. Dan menyebabkan saya rasa ada juga yang dulunya mengidolakan dan sekarang dah swing. Dan orang kata alamak dah buat satu orang kata perubahan pula, dan menyebabkan kita tak boleh nak ikut YB Syed Saddiq. Itu pendapat saya. Okey, kita beralih kepada PRN ni. Baik. Sebagai anak muda Johor, apa pandangan saudara mengenai keperluan PRN Johor dihadirkan? Keperluan PRN, kalau saya berbalik kepada apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Utama Tok Asni, di mana dia Tok Asni dia membubarkan DUN Johor ni, berniat untuk bubarkan kerana yang pertama kita lihat kita tak ada sokongan majoriti. Bila kita ada 27 ni, kalau kita buat satu kerja dan satu tim, kita tak ada solid punya keputusan, susah. That's why saya kira Datuk Asni buat keputusan ni pun bukan nak memenangkan kita sebenarnya, tetapi dia nak memudahkan keputusan dibuat di kerajaan negeri. Tak kisah kalau BN menang ke, PN menang ke, PH menang ke, tetapi yang penting adalah keputusan tu mudah. Kalau keputusan tak ada keputusan solid decision di kerajaan negeri, di ahli Dewan Undangan Negeri, susah kita nak buat bajet dan seterusnya, nak bajet negeri. Di badan student pun kita nak dapat program daripada kerajaan negeri pun susah, sebab keputusan yang solid tu tak ada. Tapi keperluan tu perlu, bila datangnya adalah sebabkan itu. 27 ni menyebabkan kita rasa macam alamak susahnya. Dah kalau tiba-tiba ada yang swing, contoh ada yang swing pula, dah lain pula jadinya. Jadi pada saya perlu PRN ini dibuat supaya dalam satu tim
ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Johor ni, biar ada satu tim yang solid majority. Tak kira lah bendera apa, tapi kalau dari sudut Barisan Nasional kita mengharapkan Barisan Nasional menang. Tapi dari sudut kerajaan negeri, biar ada satu tim yang solid supaya satu keputusan mudah, keputusan untuk membuat kerajaan negeri Johor ni untuk memakmurkan lagi mudah untuk dibuat sebab kita ada tim yang baik. Jadi perlulah, pada saya perlu apa yang dibuat kalau dalam keadaan sekarang ni. Okey ni. Sebagai siswa Johor, apa kriteria yang anak muda lihat dalam mencari wakil rakyat? Dalam mengharapkanlah calon-calon di Johor ini, kalau kita hari itu kita pernah juga orang kata mengharapkan orang muda masuk di calon Melaka. Dan kita lihat PRM Melaka dulu ada calon-calon Melaka daripada orang kata PKP, daripada pemuda, daripada puteri masuk. Dan kita mengharapkan juga di Johor berlaku yang sama. Dan kita mengharapkan bukan orang kata kita nak menolak golongan-golongan veteran, tidak. Tetapi pada saya at least 30% atau 40% daripada ADUN ni adalah orang muda. Supaya apa? Sebab kita perlu akui, kita tak boleh nafikan bahawa generasi ni berubah. Seperti saya sendiri, kalau kita lihat 5 tahun adik saya yang 5 tahun muda dari saya pun, kita susah nak faham dia sebab generasi dia berbeza. Jadi kita perlu wakil daripada dia supaya dia boleh bagi tahu kita, oh sebenarnya generasinya begini. Jadi itu perlunya wakil rakyat orang muda supaya dia boleh bagi tahu. Mungkin yang kita harapkan di Johor, yang Muhammad Datuk Asni meneruskan lagi jadi MB. Jadi wakil orang muda ni, ADUN orang muda ni boleh bantu menyuarakan apa pendapat masalah orang muda ni. Apa yang orang muda nak. Tak kira siswa, belia, orang kampung yang duduk kampung, kawan-kawan kita, sahabat kita ni kat taman-taman rumah asal kita ni, boleh bagi tahu masalah belia, wakil belia kepada MB kita. Mudah. Daripada kita akuilah bahawa kadang-kadang penjarakan umur generasi ni, kita pun nak berbual dengan ADUN yang veteran, kita rasa macam ialah ayah-ayah kita. Kadang-kadang kita pun rasa hormat. Tak semua kita nak cerita terus. Bila kita dapat ADUN yang muda ni, kita rasa macam alamak, gap dia pendek sikit. Kita mula berterus terang, dan mula kadang YB yang pernah dulu muda golongan 40-30, kita mudah nak bercerita. Jadi mudah untuk diangkat suara orang muda kepada yang lebih ketua kita lah di Johor, MB besar, Menteri Besar. Okey. Apa harapan anak muda Johor kepada parti yang bertanding hari ini? Baik, harapan saya kira sememangnya kalau untuk parti yang bertanding hari ini, kalau secara khususnya kepada Barisan Nasional, saya mengharapkan Barisan Nasional mengeluarkan ahli-ahli wakil rakyat yang muda supaya saya tidak kata semua kena orang muda, tidak. Sebab dalam satu organisasi kita perlu ada seniority. Kita perlu ada senior yang mentadbir. Sebab orang pengalaman ni dia punya idenya lain. Dia boleh mentadbir seluruh. Tak boleh orang muda je nak mentadbir satu kerajaan negeri, tak boleh. Tapi like 30%, 40% daripada wakil rakyat daripada orang muda pada saya perlu supaya mudah Johor, anak muda Johor ni untuk bergerak. Itu harapan saya. Dan juga kalau secara umumnya pula pada semua parti yang lain, kita pun mengharapkan dia keluarkan orang muda, tetapi kita juga mengharapkan tak kira parti Barisan Nasional, PN ke dan mana-mana ni, sudah pada saya, ni pada peribadi saya, sudahlah kita memburukkan sama sendiri. Yang baiklah kita memberi idea apa kita nak buat untuk kerajaan negeri khususnya, idea apa kita nak buat masa depan. Kalau kita asyik nak memburukkan satu sama lain, kita dah orang kata membantutkan harapan atau objektif utama kita yang 5 tahun lepas, iaitu kita nak jadikan rakyat kita minda kelas pertama, sedangkan kita sendiri masih lagi dalam minda kelas ketiga. Tak ada tunjuk inisiatif, tak ada langkah dan tak ada apa-apa cara pun nak menunjukkan kita dalam menuju ke arah minda kelas pertama. Jadi professionality itu dalam bertanding, pembawakan diri, cukuplah membuatkan orang lain. Itu harapan saya lah daripada anak muda, wakil anak muda di Johor. Maknanya anak muda tak nak lah parti ni kejap kata ini bunuh ini. Cukup bang. Baiklah kita orang kata bagi tahu rakyat, tak kira mana-mana wakil rakyat ni, calon-calon ADUN yang akan bertanding ni, dia bagi tahu rakyat ini harapan dia ataupun ini yang akan dibawa. Okey, kita tengok rakyat nak pilih yang mana. Biarkan rakyat decide. Tapi pada saya calon ni dia perlu ada professionality dan juga mungkin inklusif sedikit. Jangan rasa orang kata welah wakil rakyat dan sebagainya, tetapi dia kena perlu berada dalam berjiwa rakyat sedikit. Turun di kampung, di taman-taman. Orang kata kalau yang muda-muda, yang laki-laki lah muda, kita harapkan dia join sekali main bola, futsal kan. Macam Muhammad Menteri Besar, lepas Datuk Asni join turun futsal. Boleh. Mana itu yang sebenarnya orang muda nak. Dia tak nak ada gap dengan wakil rakyat. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey, daripada 100%
berapa peratus keyakinan anak muda terhadap PN untuk kembali mentadbir negeri Johor? Baik, kalau saya bercakap hari ini mungkin tidak adil untuk orang yang lain di luar sana sebab ini Ahmad Adam mungkin dia sokong BN. Tapi secara general saya rasa setelah berbual lah, orang kata berbual dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat di luar yang mungkin bukan minat politik pun, tapi dia pernah bertanya saya, "Mak, kita perlu sokong mana?" Sebab kalau saya cakap, kalau apa yang saya beritahu jawapan kawan saya beritahu hari ini, saya tak nak cakap bahawa undilah BN. No. Sebab kita tak nak orang kata you undi ni jangan cakap banyak, undi je. No. Pada saya, kalau orang kata you undi parti yang orang kata stable ataupun parti yang lama berdiri, yang yang berstruktur dan sebagainya. So mana lagi yang berstruktur yang baik, yang lama? Mestilah Barisan Nasional. Tapi orang pun duk bertikai, Barisan Nasional ada kes lah, itu bahagian lain. Tapi pada saya, kita buat dulu, kita undi parti yang stable, biar ada satu government solid. Saya yakin dan percaya bila ada pemimpin yang solid, dia sendiri akan fikir untuk bawa parti dengan lebih baik. Pada satu ketika masa, dia pun akan berfikir, rakyat percaya dekat parti kita dan kita perlu buktikan bahawa kita boleh buat apa yang rakyat nak, kita buat. Tak kira lah nak betulkan parti balik ke, tak kira lah nak betulkan idea baru ke, tapi saya yakin dan percaya pemimpin yang menang nanti, dia akan ada satu inisiatif untuk bergerakkan membaikkan semula parti dia semula. So saya yakin dari 100% ni, saya yakin bahawa lebih 50% yang masih lagi mahukan Barisan Nasional semula. Sebab saya rasa dari sudut saya sendiri, waktu Barisan Nasional kerajaan Barisan BN, segala inisiatif itu diberi dengan baik. Bukan nak kata kerajaan PH tak baik, tidak, ada yang baik. Cuma maksudnya adalah bila kita sendiri pun bergaduh antara kita sendiri pun tak ada keputusan yang solid, kita sendiri pun rasa macam tak payahlah ini dan sebagainya, tapi minta macam-macam. Kita rakyat pun minta bantuan ni, kita tengok siapa boleh bagi. Sebab bila kita ada pemimpin yang dah tahu orang kata mainan kepimpinan ni, senang dia nak bagi bantuan kepada rakyat. Jadi you pilih satu pemimpin yang parti yang orang kata solid, you pilih satu pemimpin yang yakin dia boleh mentadbir dan mengetuai you punya kawasan, supaya at the end majoriti itu akan buat satu usaha yang baik, supaya apa yang kita minta ni, sebenarnya kita nak apa yang kita minta ni dapat. Itu saja pada saya. So more than 50% saya yakin bahawa BN boleh memenangi kursi di Dun Johor. Okay, dalam konflik politik 2018 sehingga 2022, okay, adik sendiri tengok kejap orang ni naik dengan misi dia, kejap orang ni naik dengan misi dia. Apa pendapat adik dan siswa lain sepanjang tempoh tersebut? Kita tahu bahawa 2018 ni orang kata sejarah baru sebab kita bertukar kerajaan setelah berpuluh tahun. Automatik tukar. Orang kata 360 bertukar sampai kawan buat dia demonstrasi di Putrajaya dan sebagainya. Dan saya tidak nafikan bahawa sejak di 2018, di 2022 kita buat satu analisis. Yang buruknya adalah kita lihat yang buruknya kita lihat adalah ramai orang kata keluarnya isu-isu yang kita tak tahu. Orang kata isu itulah isu rasuah sokolnya, isu dan sebagainya pimpinan. Itu yang membuatkan orang kata politik negara kita tak stable. Dan macam-macam, kejap-kejap tukar orang. Saya rasa di 2018 sampai 2022 berapa banyak Perdana Menteri kita tukar. Ini secara jujur saya kata. Sebab ini membuatkan orang kata yang tidak baiknya adalah membuat kesan kepada rakyat adalah rakyat tidak lagi dah ada kepercayaan yang terus kepada pemimpin kita. Kalau rakyat tak ada kepercayaan terus kepada pemimpin, macam mana kita nak membuat negara yang maju, nak menggerakkan Malaysia ni ke arah lebih baik? Tetapi yang baiknya adalah di 2018-2022, yang baik saya lihat adalah anak muda tak kira lah start 18 tahun nak undi 18 ni sampai di yang umur 25 dan sebagainya. Dahulunya saya berani kata dahulu tidak ambil cakna langsung tentang dunia politik, tidak ambil tahu langsung tentang isu semasa. Tetapi hari ini walaupun umur SPM dan sebagainya, dia dah pandai isu semasa, dia dah pandai main. Jadi secara tak langsung, kalau dulu 7% golongan belia di Malaysia ni yang ambil tahu yang terlibat dalam Malaysia ni, daripada 7% hanya 1% saja ambil tahu pasal isu semasa. Tetapi hari ini saya yakin 7% belia ni semua
semua dah tahu isu semasa. Dia dah cakna. Jadi dia tak ada lagi orang kata percaya bulat-bulat. Dia dah mula, dulu ya mungkin ada percaya bulat-bulat, keluar berita percaya, keluar di Twitter percaya terus. Sekarang ni mungkin dia dah nampak. Kawan-kawan kita, jangan kita, adik-adik mungkin dah mula nampak. Orang kata, "Oi, tak boleh percaya. Kita kena tengok dulu betul ke? Kena kaji dulu betul ke?" Jadi dia secara tidak langsung, baiknya apa yang berlaku sebenarnya sekarang ni beberapa tahun ni adalah anak muda hari ni dah mula terlibat terus apa yang berlaku dalam negara kita. Ini yang kita perlukan. Kalau tak dulu orang kata apa yang berlaku dalam rumah kita ni mak ayah kita je lah uruskan. Kadang terbeban kat mak ayah ni. Jadi adik-beradik dalam rumah ni, abang, akak, adik, along dan sebagainya, bila dia tahu masalah rumah, jadi yang anak-anak ni pula ada inisiatif lain. Oh, kita buatlah inisiatif ni nak bantu mak ayah kita. Kita buatlah sekian, kita kumpul duit ke, kita kerja dan sebagainya. Dianalogikan dalam negara pula, bila anak muda kita hari ni boleh ni tahu masalah negara, jadi kita sendiri dah mula buat program convention. Kita sendiri dah ada parlimen mahasiswa, parlimen belilah apa-apa semua orang kata program yang akhirnya at the end adalah menjadikan, beri idea kepada pemimpin apa yang orang muda nak dan apa sebenarnya Malaysia perlu untuk menggerakkan negara kita dengan lebih baik. So saya kira yang mungkin tidak baik apa yang berlaku dari 2015-2002 ni, sejak kita bertukar kerajaan, bertukar pemimpin ni, mungkin itulah kepercayaan tu dah, kepercayaan kepada pemimpin tu dah amat teruk dah. Orang dah sampai tak minat ada politik, orang sampai tak minat dah, orang kata dengar pemimpin politik tak naklah jumpa. Itu kesan dia. Tapi yang baiknya adalah itu tadi. Sekarang ni semua dah mula buka mata. Oh, kita perlu terlibat dalam pergerakan kepimpinan negara supaya kita sama-sama gerakkan Malaysia. Tengok macam banjir bang. Banjir tak perlu tunggu pemimpin, rakyat bergerak terus. Dah cakna sebab dengan apa orang kata sekarang teknologi media sekarang ni. Mungkin apa yang berlaku tempoh tahun yang lalu ada yang baik ada yang buruk, tapi saya kira yang baik tu menjadikan yang kita boleh cover balik apa yang buruk tu berlaku. Itulah daripada saya. Adakah faktor Najib menjadi salah satu faktor anak muda kembali kepada masyarakat? I think untuk secara jujurnya mungkin salah satu faktornya, tapi pada saya dia bukanlah salah satu faktor besar. Dia orang kata salah satu faktor yang terlibat, sebab saya tidak nafikan perkara baik yang Berhormat Datuk Sri Najib buat. Yang pertama adalah dari sudut mahasiswa nasional dahulu, zaman-zaman saya student dulu waktu Datuk Najib menjadi PM, banyak inisiatif dia bagi. BRIM, orang kata kad siswa dan sebagainya, semua inisiatif mahasiswa ni diberi. Jadi mungkin yang sokong itu golongan kita ni, yang siswa yang dulu waktu zaman Datuk Sri Najib. Yang lain saya tak pastilah. Tapi apa yang maksud saya nak sampaikan adalah mungkin salah satu faktor yang baik, sebab kita tak nafikan memang part yang orang kata ialah yang Berhormat Datuk Najib pun ada bahagian dia. Itu bahagian dia. Pada saya kita tengok balik apa yang dia dah bantu kita. Tak kira lah orang kata saya pegang seorang insan tu akan buat salah, tetapi kita jangan lupakan kebaikan dia dah buat. Hargai kebaikan dia. Tapi kalau saya mungkin menjawab soalan tadi, mungkin menyebab faktor, tapi bukan faktor yang besar, tapi membantu juga untuk PRN ni, sebab anak muda pun menyedari kebanyakan bantuan-bantuan inisiatif kepada mahasiswa dan juga belia dahulu datangnya sewaktu Datuk Sri Najib menjadi Perdana Menteri. So mungkin menyumbang salah satu faktor PRN ni anak muda kembali kepada menyokong Barisan Nasional. Okey. Apa pandangan anak muda terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tan Sri Muhyiddin Yassin pada saya ialah, kalau kita ambil slogan Melaka, orang kata abah sayang Melaka, betul? Dia memang orang kata abah lah, orang kata gayanya seorang ayah. Tetapi kalau personal yang saya, bila kita lihat, dulu saya tak kira dia parti mana, tetapi bila dia asal daripada UMNO tu sendiri, dan juga ialah dia pun pemimpin yang berjasa, jadi saya hormat dia. Cuma dari bila lately lah, kita lihat lately dia buat satu statement yang ialah mungkin pada saya a bit tidak masuk akal. Minta maaf Datuk Sri Tan Sri orang kata lari sikit, membuatkan orang kata respect saya tu terombak-ambing. Tapi saya masih respect dia. Cuma pesan saya kepada kepimpinan yang orang kata veteran ni, bila Datuk Sri dan Tan Sri juga dah buat sumbangan, dah ada nama, pada saya pesan saya lah kepada anak muda, jangan buat satu statement ataupun satu perbualan yang menyebabkan anak muda hilang
hilang rasa hormat. Saya insyaAllah kawan-kawan hari ini masih lagi hormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma yang kat luar sana ada segelintir yang rasa macam apalah macam ni. Kami cuba nak orang kata baikkan semula keadaan, sebab kita tak nak orang kata dia pemimpin kita, dia masih lagi bekas di malam Perdana Menteri, dia masih lagi bekas. Jadi tak kira siapa-siapa bekas pemimpin, pada saya personal saya, kita perlu hormat. Tak kira Wak Imah kita bendera apa sekalipun, bekas pemimpin kita kena hormat. Cuma pesan kepada pemimpin veteran, saya juga ni personal saya, pesan kepada pemimpin yang veteran, kalau boleh jaga statement, sebab risau kehilangan kepercayaan anak muda kepada pemimpin, bukan pada parti, kepada pemimpin. Nanti kalau jumpa dia so-called macam kalau jumpa Tan Sri Muhyiddin dekat pasar, saya rasa terkilan kalau anak muda tak tegur. Biar tegur lah, kita risau tu. Jadi pada saya, anak muda tidaklah menolak sangat Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak walaupun mana-mana parti pun tak ada masalah. Kita masih sokong walaupun sebab dia pemimpin. Cuma disebab yang apa yang saya terangkan tadi lah, perlu jaga sedikit supaya nama dia terjaga. Itu je lah. Okey, Dik. Ini soalan akhir dia. Baik. Secara peribadi lah, adakah anda berpendapat parti muda boleh tak dia memenangi sebarang kursi di PRN? Personally, saya yakin bahawa mungkin ada yang akan menang. Sebab saya tak nafikan, sebab bila kita lihat pola waktu PRM Melaka, kita terkejut bahawa ada yang swing. Dulunya sokong bendera ni, tiba-tiba terbalik. Dulunya orang kata kuat dalam sokong parti ini, tapi akhirnya bila PRN terbalik pula. Ada yang pula orang kata sentimen rakyat ni pula, ada yang kata kita nak try bagi. Dia pakat pula satu geng-geng, sebab kampung kan. Kita kat Johor kan banyak orang kata lagi di Batu Pahat, kalau saya Batu Pahat banyak pahit-pahit, banyak kampung-kampung. Kita boleh pakat. Kita nak pilih pemimpin kita yang muda pula, kita nak tengok dia mentadbir macam mana. Kita risau bab tu. Tetapi kalau pada saya, boleh ke tak, bergantung kepada muda tu sendiri. Sebab saya yakin sekarang ni dah masuk balik pola di mana orang bukan lagi 100% memilih parti. Rakyat sendiri melihat calon tu macam mana. Kalau calon tu rasanya dia lagi baik daripada parti yang dia nak disuka, dia ada satu potensial untuk undi calon tu. So kalau lah antara 6 kursi, betul kan, 6 kursi muda yang hantar ni, antara 6 ni orang kata dia ada personality yang baik, dia boleh yakinkan rakyat tu, saya rasa boleh menang. Saya rasa boleh menang. Walaupun sentimen dan juga persepsi muda tu sendiri di social media dah mula goyang. Orang kata yelah, muda buat pembawakan, kita perlu kekal dan sebagainya, tapi ahli dia pun banyak yang melompat-lompat juga, banyak bendera, tak ada pendirian. Tapi saya yakin sebab sentimen rakyat sekarang ni belum lagi 100% mengundi parti. Sebab ada lagi rakyat yang masih mengundi individu. Kalau individu antara muda tu berjaya membawakan pewaktakan yang baik, seorang orang kata calon YB yang baik, dia boleh menang. Tapi I don't think so 5-5 boleh menang lah. 6 boleh menang. But few of them boleh menang.